walaupun dia bukan beragama Islam tau. Betul. Dia Kristian. Tetapi di Indonesia tak kisahlah apa agama sekalipun, apa kaum, suku kaum sekalipun, tapi kalau bab melayan tetamu, mereka sangat-sangat baik. Sangat-sangat mesra. Sangat mesra. Itu yang aku salute betul lah dengan Indonesia. Sebab bila kita dah berada di dunia nyata, maksudnya kita berjumpa dengan orang Malaysia, sebenarnya bukan seperti di dalam media sosial tu. Sumpah demi Allah, memang bukan. Macam mana aku boleh orang kata kenal dengan orang Indonesia kan. Sebenarnya waktu aku kecil kan, kita orang ni tinggal di satu komuniti tu. Carol Onggon ni sebenarnya berasal daripada mana? Carol Onggon sebenarnya berasal daripada subscribe Alhamdulillah. Khairul Kerana racun itu benar, like, komen dan juga share. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel guys. Selamat datang ke channel Khairul Onggon. Kepada kalian yang sedang menonton, saya doakan agar kalian sehat selalu, dilimpahi rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin. So guys, hari ini saya nak share dengan kalian satu video yang telah direkam 4 bulan yang lalu sewaktu saya bersama dengan Wadija guys. Yes, Wadija channel sewaktu saya di Melaka dahulu. So video ini ada juga di channelnya, tetapi saya nak kongsikan pada kalian, kepada semua subscriber yang tidak pernah menonton video ini, silakan menonton dan silakan juga subscribe Wadija channel. Jadi tanpa berbasa-basi guys, apakah video ini? Inilah video curhat, luahan hati dan juga pengalaman saya sewaktu berkunjung ke Medan, Indonesia. Ayo kita saksikan. Wadija channel untuk anda. Hello guys, welcome back to my channel. Sahabat-sahabat saya, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, di mana juga anda berada guys. Salam Sumpun, salam Nusantara. Semoga anda sihat-sihat selalu. Dan untuk konten hari ini, saya tak buat reaction macam biasa. Hari ini agak istimewa. Kita akan bersama dengan YouTuber reaction Malaysia yang saya paling kagumi guys, iaitu Carol Onggon. Hari ini kita nak cerita pasal apa? Kita cerita pengalaman Carol Onggon semasa atau pernah tidak pergi ke Indonesia. Jom ikut sama saya. Carol, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama sekali terima kasih sebab sudi masuk dalam Wadija channel ni. Alah hadis tu je tu. Sama-sama. Sebab yalah, seperti yang kita tahu, Carol Onggon satu channel yang agak besar bagi saya. Sudi masuk ke channel yang kecil macam ni, Wadija channel. Terima kasih banyaklah. Terima kasih kembali kepada Kau Wadi sebab channel aku tak adalah besar sebenarnya. Channel aku channel marhain je. Channel orang kata rakyat biasa je. Channel B40. Jadi Rol, untuk hari ni lah, mungkin ramai orang nak tahu. Diorang bila cakap pasal Carol Onggon, orang akan automatik, oh, reaction video. Reaction apa? Indonesia, Malaysia. Jadi dalam kau mereaction Indonesia ni, sebenarnya kau pernah pergi ke tak pernah pergi Indonesia ni? Okey, secara jujurnya pernah. Mantap. Kat mana? Indonesia kat mana tu? Medan, Brastagi dan juga Danau Toba. Seperti yang kau pernah pergilah. Jadi kalau orang Malaysia, Medan ni memang jadi pilihan juga. Betul. Medan ni antara tempat wisata yang paling banyak dipromosikan. Disuggestkan. Betul. Sebab waktu tu kebetulan tiket AirAsia murah tau. Kalau tak silap pergi dah balik dalam RM100 je. Uish, murah sangat tu. Asalnya berlima nak pergi tu, tapi yang seorang ni mak tak bagi pergilah, yang ni sakit lah, apa semualah, macam-macam alasan lah. Tinggal 2 orang je, aku dengan kawan aku. Jadi RM100 tu memang sangat murah. Sangat murah. Sebab kalau naik bas pun, Melaka pergi Kuala Lumpur RM40. Betul. Itu naik bas. Ini pergi naik kapal terbang, pergi ke Indonesia. Sangat-sangat best. Selain Medan, ada tempat lain? Itulah tadi, Brastagi dan Danau Toba, itu je. Mana Jakarta masih lagi, semua belum sampai belum lah. lagi lah, belum lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki kita sama-sama pergi lah. InsyaAllah, sebab aku punya orang kata impian, aku nak pergi Bandung. Betul. Nak pergi Padang, nak pergi Pontianak. Dan suatu hari nanti kalau lah ada rezeki dah panjang umur kata, nak pergi melawat
ibu kota baru Indonesia? Nusantara. Kau kalau kau nak pergi Nusantara, tapi kalau orang tanya aku lah, Indonesia nak pergi mana? Aku nak pergi Lombok, nak pergi tu Circuit Mandalika, nak tengok MotoGP sebab tempat tu baru kan. Betul. Okey, Rul. Pertama kali jejakkan kaki ke Indonesia, apa perasaan? Ini soalan ni memang cukup bagus. Sebab apa? Sebab aku selalu bertanya soalan ni pada orang. Dan hari ni orang tanya soalan tu ke aku kan. Apa perasaan? Pada peringkat awalnya kan, sebelum aku nak berangkat ke Indonesia tu, dia ada macam-macam yang aku fikirkan lah pasal Indonesia ni. Di antaranya sebenarnya perasaan aku berbaur, bercampur-campur lah. Takut pun ada, happy pun ada. Happy tu maksudnya senang lah, senang, gembira. Tapi itulah, bila dalam keadaan macam tu, sebab kita terpengaruh dengan media sosial tau. Sebab waktu tu sebelum aku nak pergi sana kan, kita Google dulu, kita cari info dekat internet. So tengok komen-komen netizen semua kan. Komen-komennya okey, tempatnya indah betul. Tapi komen yang orang Malaysia dengan Indonesia tu, maksud aku, ada yang macam orang kata bergaduh semua. Jadi kita rasa macam boleh ke ni pergi Indonesia ni, macam mana ni, macam mana orang sana terima kita orang Malaysia macam tu. Betul. Jadi tanggapan kau pertama sekali, first impression, ada rasa takut, ada rasa happy. Takut tu macam bila dah terpengaruh dengan media sosial tentang kita Malaysia Indonesia selalu bercakaran. Lebih-lebih lagi masa sukan. Betul. Sukan selalu kita bercakaran pada media sosial lah. Tapi pada dasarnya sebenarnya kita ni tak ada masalah pun. Betul, memang Malaysia tak ada dengan masalah. Indonesia Langsung tak ada masalah. Jadi bila dah sampai sana, adakah benda yang kau fikirkan tu terjadi ataupun macam mana? Sama sekali tak ada. Memang sama sekali tak ada. Sampai sana aman damai. Itulah disambut dengan baik. Lepas tu senang nak berkomunikasi, mudah faham. Walaupun aku first time aku jejakkan kaki di Indonesia, tapi aku rasa macam bestnya tempat ni. Macam kau rasa macam mana cakap rasa macam kau tu berasal dari sana tau. Walaupun kau sebenarnya asal daripada Malaysia, tapi sebabkan seolah macam kau melawat kampung kau sendiri sebenarnya. Sebab bahasa tu menyebabkan kau rasa macam dekat tau. Satu lagi mungkin sebab kita dah biasa dengan orang-orang Indonesia ni. Sebab walaupun kita tak sampai sana, diorang ada bekerja kat sini. Kadang-kadang kita jumpa kat supermarket. Itu soalan yang sangat bagus. Bukan soalan bagus, cerita yang sangat bagus. Sebenarnya mengenai Indonesia ni pun aku ada cerita sebenarnya. Apa cerita tu? Macam mana aku boleh orang kata kenal dengan orang Indonesia kan. Sebenarnya waktu aku kecil kan, kita orang ni tinggal di satu komuniti tu. Kami ni sebelah petangnya, waktu sekolah rendah sebelah petangnya kita orang pergi belajar agama tau, agama Islam lah. Mengaji. Yang bestnya, ustaz yang mengajar tu ada 2 orang berasal daripada Jawa, tanah Jawa. Itu dia. Semenjak kecil lagi. Itulah pertama kali kau lihat orang Indonesia. Betul. First time Bahkan mak aku sendiri lah, mak aku seorang qori. Qori kalau dalam bahasa biasanya panggil pembaca Quran lah, pertandingan Quran lah. Yang mengajar Tarannum sebenarnya pun ustaz yang sama juga, Ustaz Kiai Abdul Razak daripada tanah Jawa. Itu aku ingat. Itulah dia sebenarnya permulaan dia bagaimana aku macam mula mengenali orang Indonesia waktu tu. Jadi lama ke duduk ataupun berguru dengan ustaz tadi tu? Daripada umur berapa sampai umur berapa? Daripada umur darjah 3 berapa? 9 tahun. 9 tahun sampai 12 tahun. Dah di 3 tahun juga lah. Sampai 15 tahun. Lepas tu ustaz tu pindah ke dia balik Indonesia ke macam mana? Tak, ustaz tu masih lagi di situ, cuma aku yang berpindah. So aku berpindah pergi Kuching dengan ikut mak ayah. Lepas tu aku bekerja di Kuala Lumpur. Terputus hubungan lah, tapi rasanya mak dengan ayah aku masih ada lagi lah, simpang gambar tu. Kalau benar-benarnya Khairul Onggon ni sebenarnya berasal daripada mana? Khairul Onggon siapa Khairul Onggon itu dia. Khairul Onggon sebenarnya berasal daripada Serian, Sarawak. Sarawak.
Kampung aku di Serian betul-betul berbatasan dengan Indonesia 1 jam perjalanan je. Okey Rol, macam tadi aku tanya kau cakap first time kau pergi Indonesia di Medan. Sedangkan kau di Serian berbatasan dengan Indonesia, tak pernah masuk. Tak pernah masuk. Sebab waktu tu kita tak tahu macam mana nak masuk. Cara dia kan? Duit pun tak ada kan. So bila kita dah besar, kita dah berhijrah, kita bekerja di Semenanjung, di KL, waktu tu dah ada duit. Waktu tu baru terfikir, okey, kita nak jalan-jalan lah pergi Medan macam tu. Sebab waktu tu promosi Asia yang top sekali adalah Medan. Barulah yang lain-lain. Jadi kalau ada kesempatan, kita pergilah sama-sama besok. InsyaAllah, insyaAllah. Sebab Medan ni bagi aku memang satu bandar yang orang kata boleh buka minda fikiran kita sebenarnya. Sebab kita nampak sendiri macam mana keadaan kat sana. Memang beda sangat. Apa ni, waktu sampai di Medan, apa yang paling orang cakap yang ada kat situ tapi tak ada kat negara kita? Apa yang kau nampak kat Medan yang ada kat situ tapi tak ada kat negara kita? Apa ya? Pengalaman atau apa benda yang unik ke? Macam tu. Yang tu aku pun tak tahu nak jawab macam mana. Tapi yang pastinya, waktu aku pertama kali menjejakkan kaki di Medan, naik taksi Bluebird, taksi warna biru tu waktu tu, semasa dalam perjalanan nak ke hotel, nama Hotel Semarak, yang pertama sekali yang aku kaget, yang aku terkejut kan, aku tengok pemandangan tu tau, jalan raya tu, ramai orang, kenderaan banyak dengan traffic jam, macet lah kalau orang Malaysia panggil kan. Memang orang cakap, memang beza lah, berbeza sangat dengan kita punya di sini kan. Mungkin di setengah tempat di Kuala Lumpur pun ada macet, ada jam, tapi di Medan ni dia macam unik dia. Dalam keadaan jam, dalam keadaan sibuk tu, dengan student yang melintas jalan, pelajar-pelajarnya ramai, semua kan. Jadi satu pemandangan yang luar biasa lah bagi aku. Okey, jadi bila Carol Onggon cerita pasal tu, saya pun terfikir juga. Sebab masa tu bila sampai di Medan, memang diorang banyak gunakan horn kan? Yep, kalau betul, baru teringat. Betul-betul kita tengok. Sebab kalau kat Malaysia sepanjang jalan kan. Sebab kalau kat Malaysia, kalau pakai horn ni, orang marah. Kita on tin. Oi, sabarlah. Macam tu kan. Tapi di Medan, horn tu satu benda yang kena guna. Yep, betul. Sebab dia tin. Dia sebenarnya nak bagi tahu, tin, aku nak ke kiri, aku nak ke kanan. Tin, mari naik, macam tu kan. Kenderaan awam dia. Lagi satu, Indonesia ni dengan Malaysia mungkin dari segi pemakanan atau pemakanan dia mungkin sama. Jadi kalau dekat Indonesia ni, apa yang istimewa kat Medan tu masa tu? Dekat Medan waktu tu, sebab itu adalah kali pertama aku datang kan. So waktu tu kita tak tahu pun apa menu yang ada tau. So waktu tu kita hanya order je makanan, kita pesan je makanan-makanan yang ada di situ. Macam biasa, nasi goreng apa semua. Lebih kurang sama seperti di Malaysia juga. Nasi goreng ayam, nasi goreng memang sama. Waktu tu belum ada jumpa siapa-siapa lagi waktu Medan. Tetapi sewaktu kami nak ke Brastagi, Brastagi, cerita dia bila kena ke Brastagi tu, kita naik satu bas tu macam bas kecil yang kalau sini panggil coaster lah. Betul. Kan di sana dia panggil bas. So bas tu dia berhenti di sepanjang jalan ambil orang tau, ambil penumpang. So kita ingat kan dah penuh dah ni. Rupa-rupanya dia ada tangga naik atas. Oh, 2 tingkat? 2 tingkat. Kebanyakan yang diambil itu adalah pelajar-pelajar lah. Dia duduk atas bumbung, bukan 2 tingkat. Dia atas bumbung tu. Jadi macam, wow, kalau kat Malaysia tak boleh macam ni, tapi di Indonesia boleh, tak ada masalah. Betul. Memang satu unik memang culture shock lah orang cakap. Itu memang culture shock. Bukan tu saja. Sewaktu kita naik bas tu, nak ke Brastagi, ada 3 orang ke 2 orang tak silap perempuan naik bas tu. Jadi dia berdiri tau, sebab bas sudah penuh. So perempuan tu berdiri, nampak seperti macam pelajar lah, ataupun panggil mahasiswi siswi. So waktu dia berdiri tu, kita offer dia, kita bagi dia tempat duduk, dia tak nak. Tak apa cakap. Tak apa, duduklah silakan cakap. Tapi kita macam suruh jugalah duduk kan.
Akhirnya dia duduk, rasanya dia duduk. Dan asbab perkara itu, kita orang jadi kawan. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh. Di Facebook masih ada lagi. Walaupun dah jarang berkontak sekarang ni. Tapi masih lagi berkawan. Jadi itulah dia sebenarnya. Walau Malaysia dan Indonesia ni orang cakap ada kalanya netizen di media sosial tu bercakaran. Betul. Tapi di kehidupan nyata kita sebenarnya tak ada apa-apa masalah. Tak ada apa-apa. Jadi apakah harapan Khairul Onggon khasnya kepada generasi ataupun netizen kita ni yang orang cakap masih lagi mencari permasalahan dengan negara tetangga kita ni, daripada Indonesia sendiri ataupun daripada Malaysia sendiri? Apakah benda yang boleh membuatkan kita ni hubungan kita di mana-mana saja mesra? Macam mana nak buat? Apa langkah kita nak? Pada pandangan saya lah kan, dalam media sosial ni bukan semua perkara kita boleh percaya sebenarnya. Dan bukan semua perkara kita kena takut ataupun rasa macam tergugat dengan media sosial ni. Sebab kadang-kadang media sosial ni adalah ibarat macam satu bentuk apa istilah yang lebih sesuai, saya pun tak tahu nak sebut, tapi senang cerita, media sosial ni dia seolah macam drama je tau. Benda tu bukan berlaku di dunia nyata. Sebab bila kita dah berada di dunia nyata, maksudnya kita berjumpa dengan orang Indonesia, sebenarnya bukan seperti di dalam media sosial tu. Sumpah demi Allah memang bukan. Betul. Sebab ini berdasarkan pengalaman ikhlas aku lah waktu datang ke Medan, Brastagi dan juga Danau Toba. Bahkan Pak Polisi di sana pun mesra. Jadi kawan-kawan kita yang di Indonesia khasnya, kalau nak datang Malaysia janganlah takut-takut. Betul. Kami pun tidak pernah nak menyakiti siapa-siapa pun. Betul. Kita akan layan sebaik-baiknya. Betul. Kalau ada pun sekiranya kalian jumpa orang-orang yang sedemikian, sebenarnya orang-orang itu adalah hanya segelintir je. Sebab di mana-mana pun, bukan hanya di Indonesia ke Malaysia ke Singapura ke, di mana-mana dalam dunia ni kita pasti akan berjumpa dengan orang-orang yang negatif ni. Tapi tidak menyebabkan dan bukan bermaksud dia mewakili keseluruhan negara tu. Jadi kesimpulannya, kalau kukunya panjang, potonglah kukunya. Jangan potong jarinya. Kita cari persamaan, bukan perbezaan. Itulah tadi guys. Saya ada sikit lagi. Ada sikit lagi? Ada sikit lagi. Kita tadi belum habis sebenarnya. Okay, sikit lagi ya. Sikit lagi guys ya. Okey, perempuan yang saya jumpa tadi tu, yang kami jumpa dalam sambungan dia tadi. Ada sambungan sikit. Sesampainya di Brastagi, dia bertanyakan pada kami dari mana, buat apa datang kat sini. So kita cerita kita datang ni macam liburan aja, cuti-cuti. Begitu kan. So dia kata, mau enggak pergi ke ladang jeruk? Cakap, ladang jeruk, kita pertama kali dengar ladang jeruk kan. Betul. Kalau di Malaysia jeruk tu dalam botol. Sejenis makanan atau buahan yang disimpan di dalam botol. Yang diperam lah kita panggil kan, cuka ke apa kan. Tapi di sana rupa-rupanya lain. Jeruk tu apa? Sampai sana kau tak tahu simpan dulu. So bila kita bertanya ladang jeruk, ya kebetulan kami ni ada buat, dia macam student atau pelajar yang tengah buat praktikal lah. Bukan praktikal saja. Dia buat macam riset. Latihan industri ke? Riset ni kalau kita sebut research, kajian. Di Ya, sana panggil riset. So dia buat riset tentang ladang jeruk ni lah. Jadi kita pun ikut sampai di tempat ladang jeruk tu, dibuka pagar. Rupanya ladang jeruk tu adalah limau. Limau di sana dipanggil jeruk. Ada stroberinya, ada buah-buahan lain-lainnya lah. Sebenarnya dengan udaranya yang dingin semua kan. Memang best lah. Memang best lah. Tak tergambar dengan kata-kata lah. Jadi berapa lama duduk dengan adik tadi tu? Satu hari lah? Hampir sepanjang hari tu kami bercakap, bersembang, berbicara tentang apa yang ada di Brastagi, apa yang menarik di sana. So adik ni, perempuan-perempuan ni banyak membantu sebenarnya. Tapi apa yang cuba saya sampaikan sebenarnya ialah adik ni
walaupun dia bukan beragama Islam tau. Betul. Dia Kristian. Tetapi di Indonesia, tak kisahlah apa agama sekalipun, apa kaum, suku kaum sekalipun, tapi kalau bab melayan tetamu, mereka sangat-sangat baik. Sangat-sangat mesra. Sangat mesra. Itu yang aku salute betul lah dengan Indonesia. Ini bukan rekaan, bukan orang kata dibuat-buat, tapi ini adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri, guys. Ini adalah apa yang terbuku dan saya fikirkan selama ni. Secara ikhlas saya bagi tahu, memang Indonesia rakyatnya, tak kiralah siapa pun bangsanya, agamanya, mereka semuanya baik-baik, guys. Memang melayan kami seperti sudah lama kenal, macam tu. Bayangkanlah kalau kau lah jumpa orang luar kan, tiba-tiba orang tu tanya kau macam-macam, tiba-tiba orang luar tu macam rapat dengan kau, apa perasaan kau? Suka? Macam itulah perasaan kita orang. Kan? Padahal kita baru 1 hari berjumpa. Baru jumpa dalam bas. Baru jumpa dalam bas. Keluar dari bas, dia tanya kita soalan, lepas tu dia ajak kita bawa pergi jalan-jalan. Dia siap bagi tahu ni kawasan ni ada menarik. Jadi secara tak langsungnya perginya di Medan tu dapat tourist guide percuma. Betul, dapat tourist guide percuma. Lepas tu kebetulan dia ada kenalan yang gratis. Kenalan yang bekerja di hotel. Hotel kata silap dia berasal gitu, Hotel Sibaya International kata silap. Hotel tu lah saya duduk. Ya ke? Oh, give me Sibaya. Saya duduk hotel tu lah. Sibaya. Baru saya ingat. Bila awak sebut saya ingat. Hotel Sibaya tu ada seorang pekerja dia di front desk, hotel depan tu. Seorang lelaki, saya lupa nama dia. Itu adalah sahabat kepada perempuan tadi tu. So kita orang duduk kat situ dapat diskaun. Saya baru ingat, situlah saya duduk dulu, Sibaya ada kuda kat situ. Dapat diskaun. Lepas tu cerita dia tak habis kat situ je. Besoknya kita orang pergi pasar Brastagi tu, yang ada jual buah-buahan apa semua tu kan. Kita orang berjumpa dengan perempuan ni, kita buat macam temu janji, kita minum makan sama-sama. Memang jadi kawan lah, itu sajalah. Memang baik sebab dia baru kenal 1 hari dia dah betul. Melayan kita. Baru kenal pun dah kena layan macam dah lama kenal kan. Macam tu. Macam jadi baik. Rasa macam terharu lah, memang betul, terharu. Betul. Kalau tak keberatan lah, kongsikan nama dia, kata nak tahu nama aja. Kalau mana tahu dia menonton ketika ini. Dia ada 3 orang. Saya lupa Eunice. Siapa lagi nama tu, lupa lah. Kalau tanya mendadak ni memang lupa lah. Tapi ada masih berkawan di Facebook lah. Masih berkawan di Facebook. Okey, cakapkan hai pada dia. Hai. Jadi itu saja tuan-tuan, kawan-kawan kita, pengalaman Khairul Onggon di Indonesia. Mungkin ada banyak lagi cerita yang tak diceritakan. Jadi teruslah menonton Khairul Onggon channel. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tombol locengnya, dan jangan lupa Wadijah channel. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. So guys, itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe. Alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.